Apa khabar semua? Ini adalah Info Station. Bagi saya cuma 10 minit anda dan saya akan memberi minda anda penambahan ilmu baru yang secukupnya. Seperti yang kita semua ketahui, mengawan adalah naluri haiwan dan salah satu tingkah laku yang penting dalam dunia biologi. Dalam perspektif saintifik, tujuan haiwan berkawan adalah untuk meneruskan keturunan, membiarkan spesies membiak. Jika tidak, ia akan menghadapi masalah kepupusan. Tapi, banyak orang stereotip mengawan sebagai aktiviti macam ini, dan ini. Hari ini, saya ingin memperkenalkan anda 10 cara berkawan dalam dunia binatang. Pertamanya, lumba-lumba. Lumba-lumba adalah haiwan akuatik yang amat besar, tetapi ia tidak digolongkan sebagai ikan, tetapi mamalia. Jadi, lumba-lumba akan mempunyai zakar, dan zakarnya bengkok. Ya, ia berbentuk bengkok, secara beransur-ansur menipis dari hujung belakang ke hujung depan. Dan alasan kenapa ia melengkung adalah kerana vagina lumba-lumba betina bukan garis lurus, tetapi melengkuk, seperti labrin. Ini membuat mereka tidak hanya dapat menahan hentakan air laut, tetapi juga memasukkan ke dalam posisi yang stabil. Oleh kerana itu, pembiakan ikan lumba-lumba sangat rendah. Di samping itu, bunyi lumba-lumba berkawan amat kuat. Yang kedua, sotong. Ketika ini, pasti ada banyak orang yang akan mempunyai tanda tanya. Adakah sotong mempunyai zakar? Bukankah mereka hanya ada 8 kaki? Betul, ada zakar untuk sotong. Dan kita semua mungkin pernah memakannya. Kita semua tahu bahawa sotong mempunyai 8 kaki. Tetapi sebenarnya salah satu kaki adalah zakarnya. Pada saat ini, adakah anda ingin muntah atau rasa bersalah? Sotong telur masin yang kita banyak makan dengan penuh minat di kedai kopi sebenarnya adalah zakar orang lain. Kembali ke sini. Bagaimanakah sotong berkawan? Sotong jantan biasanya lebih kecil daripada sotong betina. Jika sotong jantan memperluaskan zakarnya ke dalam sotong betina akan menolak dan mencari jalan untuk mencekik sotong jantan. Walaupun berjaya masukkan zakar ke dalam sotong betina, dia juga akan dicekik pada bila-bila masa. Sekiranya sotong jantan tidak mahu dicekik ketika berkawan, dia mesti memotong zakarnya untuk terus hidup. Jadi, sotong jantan amat menyedihkan. Kalau bagi saya, sumpah tidak harap menjadi sotong dalam kehidupan saya yang seterusnya. Ketiga, lembu liar Amerika. Mungkin zakar lembu di fikiran setiap orang, zakar dinampak seperti ini. Sangat besar dan kuat. Oleh itu, kebiasaan makan zakar lembu dalam tradisi orang Cina telah merebak menjadi afrodisiak. Untuk menjadikan zakarnya sangat besar untuk menebus zakar mereka yang kurang besar. Tetapi tahukah anda, menurut laporan data, sebahagian besar kehidupan seksual lembu liar Amerika sebenarnya bermula dari jenis kelamin yang sama. Inilah yang kita panggil gay. Dan lembu ini akan memasukkan zakarnya setiap kali dia melihat lubang. Keempat, burung. Ada banyak kabar angin bahawa burung berkawan ketika berterbang. Tetapi ini adalah mesej yang salah. Tempat untuk burung berkawan sebenarnya berada di sarang. Bagaimanakah mereka berkawan? Burung jantan tidak seperti kebanyakan mamalia yang mempunyai zakar. Mereka hanya mempunyai kloaka, yang merupakan ruang perkumuhan dan membiak. Kedua-dua burung jantan dan betina mempunyai kloaka. Bezanya, satu menghasilkan sperma dan satu menghasilkan ovum. Akan ada banyak orang yang ingin tahu bagaimana ejakulasi berlaku tanpa zakar untuk membuat burung betina hamil. Sebenarnya, ketika mereka berkawan, mereka menyuburkan telur dengan geseran. Burung jantan akan menggunakan kloaka untuk menggosok badan belakang burung betina untuk membiarkan sperma mengalir keluar dan kemudian ke dalam kloaka burung betina. Kelima, ular. Ular adalah reptilia yang berdarah sejuk. Musim berkawan mereka adalah selepas hibernasi. Pada masa ini, ular betina akan mencari sarang di mana ular jantan berkumpul dan mulai menggoda ular jantan. Dan ular jantan akan mulai bertarung dengan ular jantan yang lain untuk berkawan dengan ular betina. Tingkah laku ular betina ini adalah sebab mengapa banyak ular dipakai nama pelacur dalam banyak drama. Korang jangan ingat ular jantan sepertinya tidak mempunyai zakar. Sebenarnya, mereka ada lebih banyak zakar daripada anda. Mereka mempunyai 2 batang zakar. Salah satunya bercabang. Tujuannya adalah untuk menghubungkan jalur kelahiran ular betina dan kemudian berpusing, pusing dan pusing.
Lebih mengejutkannya adalah bahawa sperma ular dapat bertahan selama 3 ke 4 tahun dari badan, jauh melebihi masa manusia iaitu 4 ke 8 jam. Keenam, itik. Walaupun itik tidak boleh terbang, tetapi ia adalah sejenis burung. Perbezaannya ialah itik mempunyai zakar yang sangat eksotik. Ia berbentuk spiral dan lebih panjang daripada manusia. Rata-rata antara 20 cm dan 40 cm bergantung kepada jenis itik. Itik jantan akan menekan badan itik betina setiap kali ia mahu mengawan dan kemudian memasukkan batangnya yang berbentuk skru ke dalam kanal kelahiran itik betina. Inilah sebabnya mengapa pelayan lelaki dipanggil itik dalam kaum Cina kerana mereka dapat tahan cukup lama dan zakarnya juga lebih panjang. Ketujuh, singa. Singa adalah raja hutan. Bukan hanya raja dunia binatang di tanah, tetapi juga raja kehidupan seksual. Singa berkawan rata-rata 8 hingga 9 kali sehari. Musim berkawan biasanya melebihi 20 kali sehari dan proses berkawan biasanya berlangsung selama 4 hari. Jangka masa singa betina untuk berjaya mengandung perlu meneruskan berkawan 100 hingga 200 kali dalam seminggu untuk berjaya. Setiap kali sekitar 30 saat. Selepas dengar ini, adakah anda semua mahu menjadi man seperti singa? Ke-8. Mantis. Mantis jantan boleh dikatakan sebagai cara berkawan yang paling hebat dan paling kejam di dunia biologi. Mantis jantan sangat menyedihkan. Berkawan hanya sekali dalam hidup ini. Kenapa? Untuk mantis jantan, berkawan adalah jalan buntu. Apabila mantis jantan berkawan dengan mantis betina akan makan mantis jantan dengan perlahan-lahan untuk memulihkan kekuatannya fizikal untuk siap bersalin. Selepas saya mendengar semua ini, saya hanya ada satu fikiran. Masa saya yang akan datang, sumpah saya tak nak menjadi mantis jantan. Saya rela berhidup sendiri sampai mati. 9. Panda. Panda adalah harta negara Cina dan juga digolongkan sebagai haiwan di ambang kepupusan. Tetapi, akal yang membuat mereka terancam adalah kerana panda memiliki kepribadian yang lembut menghadap binatang yang ganas seperti leopard mendung, kucing merah, cepelai kuning, serigala dan lain-lain. Selain itu, kadar pembiakan panda sangat lambat dan bahkan dapat dikatakan bahawa panda tidak tahu cara mengawan. Ya, panda secara semula jadi lembut dan sederhana dan keinginan seksual mereka sangat rendah. Oleh itu, selepas musim berkawan, kaki tangan agensi pemuliharaan perlu meletakkan panda jantan dan betina di rumah hijau dengan TV untuk membiarkan mereka menonton aksi cinta dan belajar cara mengawan untuk memaksa mereka mengawan. 10. Lipas. Sebelum berkawan, lipas betina akan mengeluarkan feromon, iaitu hormon seks dan bau. Lipas jantan akan sangat teruja apabila membaunya. Setelah lipas jantan terjumpa lipas betina, lipas akan naik dan saling menjilat. Mereka akan melakukan foreplay dan memulakan berkawan. Dan mengapa ia mudah membiak adalah kerana lipas betina hanya perlu berkawan sekali untuk hamil seumur hidup. Lipas betina yang matang dapat menghasilkan sarung telur yang mengandungi 14 hingga 40 telur setiap 7 hingga 10 hari. Itulah sebabnya, jika ia dijumpai, lipas mesti dihapuskan. Jika tidak, puluhan ribu lipas bayi akan menemani anda. Nah, inilah yang dibawakan oleh episod ini. Sekiranya anda merasakan bahawa video ini telah membuka minda anda, jangan like, jangan subscribe, jangan share dan jangan tekan loceng. Kerana video kemudian akan membuat otak anda lebih terbuka. Bye!